Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada anak murid-murid cikgu di luar sana dan anak murid cikgu di rumah. Hari ini cikgu nak kongsikan pembelajaran seterusnya di dalam fizik tingkatan 5 silibus KSSM dan subtopik yang baru iaitu 3.1 arus dan beza keupayaan di mana kita di bawah tajuk elektrik. So, sebelum kita pergi mengupas lebih dalam berkaitan dengan tajuk elektrik, so kita imbas sedikit fakta lah dekat sini ataupun murid pun telah tahu, telah belajar di dalam subjek sains iaitu berkaitan dengan kejadian kilat lah. So, ini sedikit info. Kita buat ulang kaji sedikit. So, kilat ni merupakan satu fenomena fenomena alam lah yang berkaitan dengan cas elektrostatik. Cas elektrostatik ni adalah agak unik sedikit. So, nanti cikgu akan sertakan video di dalam ini melihat cas elektrostatik lah. Jadi, apakah yang menyebabnya berlaku kilat? So, sebenarnya adalah disebabkan oleh geseran. Geseran apa? Geseran di antara awan dengan udara. Menyebabkan awan dicas dengan cas elektrik. So, geseran lah punca utara atau main utama ada lagi geseran. So, kilat terjadi kerana daya tarikan yang wujud antara cas positif di bumi, ni di bumi dengan cas negatif pada awan. So, inilah gambar raja seberingkas menerangkan bagaimana berlakunya kejadian kilat. So, bahan ini cikgu gunakan ataupun cikgu ambil daripada buku teks muka surat 92. Jadi kita lihat dekat sini, kita lihat di bumi ni kita ada lihat cas positif dan di atas ni di udara kita lihat ada dua cas yang berbeza lah, positif dan juga negatif. Dan kita dapati tadi antara sebab-sebab berlakunya kilat kita dah nampak kat sini lah, cas negatif dalam awan tertarik kepada cas positif di permukaan bumi, maka terjadilah percikan kilat tersebut. Jadi di sini cikgu sediakanlah satu bahan pembelajaran yang berteraskan video yang cikgu ambil juga daripada buku teks yang cikgu imbas daripada buku teks. So, selamat menonton. Salam sejahtera semua, saya Nadia. Tenaga elektrik adalah satu keperluan penting dalam kehidupan seharian kita. Tenaga elektrik meliputi 3 fenomena asas iaitu cas elektrik, medan elektrik dan arus elektrik. Hari ini kita akan belajar dengan lebih lanjut berkenaan cas dan medan elektrik. Terdapat 2 jenis cas elektrik iaitu cas positif dan cas negatif. Yang bercas positif adalah proton dan yang bercas negatif ialah elektron. Objek bercas positif apabila bilangan cas positif adalah lebih berbanding cas negatif. Objek bercas negatif apabila bilangan cas negatif adalah lebih berbanding cas positif. Objek neutral pula mempunyai bilangan cas positif dan negatif yang sama. Cas yang sama akan menolak dan yang berlainan akan menarik antara satu sama lain. Cas elektrik ditulis dengan simbol Q dan unitnya ialah Coulomb. Untuk menunjukkan daya tarikan dan daya tolakan antara cas, lihat demonstrasi ini. Di sini saya ada cebisan kertas kecil dan belon berwarna hijau ini. Saya akan menggosokkan belon ini pada rambut saya seperti ini. Dan sekarang kita dekatkan belon tersebut dengan cebisan kertas kecil. Wow, cebisan kertas yang kecil tertarik kepada belon. Bolehkah anda terangkan apakah yang berlaku? Belon akan bercas negatif apabila digosokkan kepada rambut. Oleh itu, cebisan kertas yang neutral akan tertarik kepada belon tersebut apabila didekatkan ke arahnya. Sekarang, marilah kita mengkaji hubungan di antara pengaliran cas elektrik iaitu cas negatif dengan arus elektrik. Ini adalah radas elektrik.
Mari kita memasang dan membentuk satu litar bagi membolehkan mentol menyala. Apabila cas negatif atau elektron mengalir melalui suatu konduktor, maka arus mengalir dalam litar tersebut. Pengaliran arus elektrik ini menyebabkan mentol menyala. Secara konvensional, arus dikatakan mengalir dari terminal positif ke terminal negatif bateri itu. Sebenarnya, daya gerak elektrik atau DGE bateri yang menyebabkan elektron mengalir dari terminal negatif ke terminal positif. Arus ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas. Untuk mencari arus I, kita membahagikan kuantiti cas yang mengalir Q dengan masa yang diambil T. Maka, rumusnya ialah I bersamaan dengan Q bahagi T. Unit SI untuk arus ialah ampere. Sekarang, mari kita mengkaji pula medan elektrik. Medan elektrik ialah kawasan di sekeliling cas elektrik di mana cas itu mengalami tindakan daya. Jika objek bercas berada dalam kawasan itu, ia akan mengalami daya elektrik. Medan elektrik diwakili oleh garis-garis anak panah yang dikenali sebagai garis daya elektrik. Garis-garis daya elektrik tidak bersilang dan sentiasa bertindak dari arah cas positif ke arah cas negatif. Dua cas yang berbeza akan menarik antara satu sama lain. Dua cas yang serupa akan menolak antara satu sama lain. Kekuatan satu medan elektrik diwakili oleh keamatan bilangan garis medan. Lebih padat dan banyak garis daya elektrik menunjukkan medan elektrik yang kuat. Seterusnya, kita melihat kesan medan elektrik ke atas cas elektrik. Sebiji bola pingpong yang diselaputi kertas aluminium digantungkan dengan benang nylon di tengah-tengah dua plat logam yang menjadi terminal positif dan terminal negatif apabila disambungkan dengan bekalan kuasa voltan lampau tinggi. Sekarang, kita gerakkan bola pingpong ke arah terminal positif. Apa yang terjadi? Bola pingpong berayun dan menyentuh dua plat tersebut secara bergilir-gilir. Apabila bola pingpong menyentuh plat positif, bola tersebut menerima cas positif dari plat tersebut dan mengalami daya tolakan. Bola tersebut seterusnya akan bergerak ke plat negatif. Apabila menyentuh plat negatif, bola akan kehilangan cas positif dan akan menjadi cas negatif dan seterusnya mengalami daya tolakan. Proses ini akan berterusan. Berikut adalah satu lagi aktiviti pengukuhan mengenai medan elektrik. Nyalaan lilin ditempatkan di antara dua cepel logam semasa VLT tidak dihidupkan. Sekarang VLT dihidupkan. Lihat, nyalaan lilin terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian yang menghala ke arah katod lebih besar berbanding ke arah anod. Kenapa ini berlaku? Haba dari lilin mengayonkan udara kepada ion positif dan negatif. Cas negatif akan tertarik ke plat positif, manakala cas positif akan tertarik ke plat negatif. Nyalaan lilin terbahagi kepada dua dan bahagian katod lebih besar kerana cas positif adalah lebih berat berbanding cas negatif. Sekarang, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan 1. Suatu cas 20 kulum mengalir melalui mentol dalam masa 1 minit. Berapakah arus yang mengalir melalui mentol tersebut? Rumus untuk mencari arus ialah arus I bersamaan dengan cas Q bahagi masa T. Cas Q adalah 20 kulum. Masa T ialah 1 minit atau 60 saat dalam unit SI. Dengan itu, 20 kulum bahagi 1 minit darab 60 saat. Jawapannya, arus adalah 0.3 ampere. Soalan 2. Bateri kereta boleh membekalkan arus 8 ampere dalam masa 10 saat.
Berapakah jumlah cas yang tersimpan dalam bateri tersebut? Arus I bersamaan dengan cas Q bahagi masa T. Maka, cas Q adalah bersamaan dengan arus I darab masa T, iaitu 8 ampere darab 10 saat. Jawapannya ialah 80 kulum. Soalan 3. Apabila 1 liter elektrik dihidupkan selama 1 jam, bilangan elektron yang mengalir dalam liter ialah sebanyak 9.0 darab 10 kuasa 22. Hitung arus yang mengalir dalam liter itu jika setiap elektron membawa cas sebanyak 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kulum. Masa ialah 1 jam atau 60 minit. Bilangan elektron ialah 9.0 darab 10 kuasa 22. Setiap elektron membawa cas sebanyak 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 kulum. Rumus untuk mencari jumlah cas ialah bilangan N darab cas E setiap elektron. Oleh kerana arus I bersamaan dengan Q bahagi masa T, maka I bersamaan dengan N darab E bahagi T, iaitu 9.0 darab 10 kuasa 22 darab 1.6 darab 10 kuasa negatif 19 bahagi 1 jam darab 60 minit darab 60 saat. Jawapannya ialah 4 ampere. Tibalah masanya untuk kita mengulang kembali topik kita hari ini. Terdapat 2 jenis cas elektrik, cas positif, cas negatif. Arus ditakrifkan sebagai kadar pengaliran cas. Medan elektrik diwakili oleh garis-garis anak panah yang dikenali sebagai garis daya elektrik. Garis medan elektrik mengalir dari titik cas positif ke arah titik cas negatif. Cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Cas berlainan akan menarik antara satu sama lain. Lebih padat dan banyak garis daya elektrik menunjukkan medan elektrik yang kuat. Dengan itu, sekian sahaja untuk sesi kali ini. Hingga berjumpa lagi. Bye! Okey, alhamdulillah. Amat jelas pembentangan video berkaitan dengan tajuk elektrik tadi. Jadi cikgu nak ulas sedikit apa yang berlaku dalam video tadi. So, yang pertama cikgu nak selongkar, cikgu nak bongkar berkaitan dengan medan elektrik. So di sini kita lihat apa yang ditarikkan sebagai medan elektrik adalah kawasan yang di sekeliling cas. Kawasan yang di sekeliling cas atau suatu objek yang bercas yang menyebabkan cas atau objek lain yang bercas yang berada di kawasan itu akan mengalami daya elektrik. Sama ada daya tolakan ataupun daya tarikan. So tadi kita dah nampak cas positif dan juga cas negatif lah. Jadi ini yang paling penting lah. Kamu kenal kita ada 2 jenis cas yang utama. Ada 3 sebenarnya. Cas positif, cas negatif dan lagi satu adalah neutral. Jadi yang paling penting dalam tajuk elektrik adalah positif dan negatif. Jadi ini adalah definisi tadilah. Ini adalah definisi apa yang dimaksudkan sebagai medan elektrik. Saya cikgu ulang. So kawasan yang di sekeliling cas atau suatu objek yang bercas yang menyebabkan cas atau objek lain yang bercas yang berada di kawasan itu akan mengalami daya elektrik, iaitu sama ada daya tolakan ataupun daya tarikan. So medan elektrik ni diwakili oleh garis anak panah yang kamu tengok dalam video tadi yang dikenali sebagai garis elektrik. Garis elektrik, garis-garis
daya elektrik tidak bersilang dan sentiasa bertindak dari arah cas positif ke arah cas negatif. Ini paling pentinglah dalam video tadi amat jelas digambarkan pergerakan cas tersebut. Kemudian kekuatan suatu medan elektrik diwakili oleh keamatan bilangan garis medan lebih padat dan banyak, maka menunjukkan medan metrik yang lebih kuatlah pun terdapat dalam video yang dilampirkan tadi. So ini seterusnya kekuatan medan elektrik yang kamu boleh lihat di dalam buku teks pada muka surat 95. So ini adalah penambahan kepada silibus KSSM. So apa yang kita lihat dekat sini, kita cuba andaikan satu cas positif Q, satu cas uji positif Q diletakkan dalam satu medan elektrik. Ini medan elektrik lah. Yang macam positif ni, yang ni negatif. Kita letakkan satu cas uji. Ni cas uji ni lah. Cas uji. Cas uji. Satu dekat dengan medan positif. Satu lagi yang negatif. So, cas uji tersebut akan mengalami daya elektrik. Cas uji ni akan mengalami daya elektrik. Dalam kes yang pertama ni, kes pertama, cas uji mengalami daya tolakan sebab casnya sama. Manakala dalam kes yang kedua, cas uji mengalami daya tarikan disebabkan cas yang berbeza lah, negatif dan positif, di mana positif akan bergerak ke negatif. So, kita lihatlah yang ini kita tengok dekat sini, di mana daya tarikan atau tolakan ni bergantung pada jenis zarah lah. Kekuatan medan elektrik ataupun diberi simbol E yang ditarikkan sebagai daya elektrik yang bertindak ke atas unit cas positif yang terletak pada titik itu. Jadi E adalah kekuatan medan elektrik, F adalah daya elektrik, manakala Q adalah kuantiti cas elektrik, di mana unit SI untuk kekuatan medan elektrik adalah Newton per Coulomb. Ini kamu boleh nampaklah dalam buku teks pun cikgu ada. Kamu boleh lihat pada muka surat 95 tadi. Seterusnya, medan elektrik ditunjukkan di antara dua pelat selari. Ini dua pelat selari ni. Cikgu buat ni, dua selari ni. Bertentangan cas di antara bertentangan cas adalah seragam. Seragam, kamu tengok garisan ni, corak dia seragam seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ni lah. So, medan elektrik seragam ini diwakili oleh satu set garis-garis medan elektrik yang selari di antara satu sama lain. Kita nampak sini, yang atas ni positif, bawah negatif. Yang warna biru inilah garis medan dan selari di antara satu sama lain dengan jarak yang seragam. Kekuatan medan elektrik kat sini dihasilkan oleh dua pelat yang bercas selari tadi. Diberi oleh formula E sama dengan V bahagi dengan D, di mana E adalah kekuatan medan elektrik, V adalah beza keupayaan dan D adalah jarak di antara dua pelat selari. Dan yang paling penting, kat sinilah jawapan akhir adalah mesti dalam unit SI yang betul, iaitu volt per meter. Yang ini kita nak lihat kelakuan zarah bercas di dalam suatu medan elektrik. Di dalam satu medan elektrik terdapat cas-cas elektrik. Kamu dah faham tadi. Sama ada cas positif atau cas negatif. Cas-cas yang sama menolak antara satu sama lain, manakala cas yang berbeza akan menarik di antara satu sama lain. Jadi kita nak tengok dekat sini, apakah yang akan berlaku sekiranya cas atau zarah diletakkan di dalam satu medan elektrik. Kita lihat video ini.
lagi. Okey, bola ni akan bergerak ke plat positif dan ke plat negatif. Okey, so kita hurai. Apakah yang sebenarnya berlaku dan murid boleh rujuk muka surat 97 lah dalam buku teks. So, apabila bola polistrina disesarkan menyentuh plat logam bercas positif dan dilepaskan. Kita gerakkan ke positif dulu. Bola tersebut akan berayun berulang-alik di antara dua plat logam sehingga bekalan kuasa dimatikan. Daripada plat positif dia akan berayun ke kiri kanan sehingga bekalan kuasa dimatikan. Okay, semasa bekalan kuasa dihidupkan, bola polistrina bersalut logam berada di antara kedua-dua plat logam yang bercas dan tidak bergerak. Bola tersebut berada dalam keadaan neutral. Seperti gambar rajah ni lah. Okey, inilah keadaannya. Okey, kita tengok plat ni kiri dan kanan, yang ini negatif. Okey, negatif. Yang ini positif. Tetapi bola yang bersalut dengan logam tadi sebaliknya lah. Positif di sebelah kiri dan negatif di sebelah kanan. So, apabila bola polistrin disesarkan sehingga menyentuh plat logam bercas negatif seperti dalam gambar rajah, cas positif pada bola akan dinyah cas. So, kita tak nampak tadi sepatutnya sebelah sini ada yang positif kan. Tapi apabila disentuh saja plat negatif ini, cas positif tadi akan dinyah caskan. Hilanglah. Bola polistrina akan bercas negatif. So, kesamaan cas di antara bola polistrina dengan plat logam menghasilkan daya tolakkan. So, apa yang berlaku sini? Apabila cas positif telah hilang, so casnya sama, negatif dan negatif. So, apabila negatif akan wujud satu daya tolakkan lah. Akan wujud satu daya tolakkan ke kanan. So, nama ini dinamakan daya tolakkan yang menolak bola tersebut. So, bola tersebut akan ditarik oleh plat logam positif. Okey, seterusnya. Dalam plat positif pula, apa yang berlaku sama seperti gambar rajah 3 tadi. Kita lihat cas yang negatif pada bola telah dinyah caskan. Sekali lagi wujud keadaan cas sama, maka akan wujud satu daya tolakan ke plat negatif semula. So, kes ketiga dan keempat ni kes yang berlawanan lah. Kes yang berlawanan. So, apa yang berlaku? Proses ini berlaku berulang sehinggalah bekalan kuasa dimatikan. Ini video yang cikgu. Ini adalah QR code yang video yang cikgu tunjukkan tadi. So, kat sini ada satu lagi tambahan di mana pelajar boleh lihat sendiri video melalui imbasan QR code inilah pada muka surat 98. So, kita lihat sahaja kesan daripada video itu. Kita nampak dekat sini. Okey, yang pertama, apabila bekalan kuasa dihidupkan, nyalaan lilin akan terbakar di antara dua plat logam. Sebaran nyalaan lilin yang menghala ke plat logam negatif lebih besar berbanding dengan yang menghala ke plat logam positif. Macam ni. Yang positif ni, kita lihat ni, positif ni lebih besar daripada yang negatif apabila dan dia menghampiri dan sasaran itu adalah pada plat negatif. Haba daripada lilin menyebabkan udara mengion, menyebabkan ion positif dan ion negatif. Ion negatif akan menarik ke plat logam bercas positif, manakala ion positif akan tertarik ke plat logam bercas negatif. So, ion positif mempunyai jisim dan saiz yang lebih besar berbanding dengan ion negatif. Oleh itu, sebaran yang tertarik ke plat logam bercas negatif adalah lebih besar berbanding dengan sebaran yang tertarik ke plat logam bercas positif. Ini huraian lah. Huraian dua kes di mana kita melihat kelakuan zarah bercas di dalam satu medan elektrik. Yang pertama, kita gunakan bola yang disalutkan dengan logam. Yang kedua, kita melihat fenomena lilin yang diletakkan di dalam medan. So,
Ni kita lihat juga daripada kesimpulan sebenarnya yang ada dalam video yang pertama tadi berkaitan dengan arus elektrik. So, arus elektrik diberi oleh I sama dengan Q per T, di mana I adalah arus, Q adalah jumlah cas dan T adalah masa. Jadi, arus sebenarnya didefinisikan sebagai kadar pengaliran cas Q dalam suatu konduktor, di mana unit yang paling penting coulomb per second ataupun unit unit piawai ataupun special unit. Kita panggil dia sebagai ampere, dan coulomb per second ni kita panggil unit yang setara. Okey, manakala beza keupayaan adalah kadar pengaliran cas elektrik. Kadar ni ada hubung dengan faktor masa lah. So, bagaimana arus elektrik ini boleh mengalir dalam meter? Hal ini dapat dikaitkan dengan beza keupayaan. So, apa itu beza keupayaan? Jadi pun dalam video pun telah diberitahu kamu tentang beza keupayaan. So, dekat sini dalam video cikgu pun ada juga ni cikgu nyatakan beza keupayaan di antara dua titik dalam suatu medan elektrik ialah kerja W yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb cas di antara dua titik tersebut. Titik tersebut apa? Terminal positif, terminal negatif lah. Ni. Kalau kita buat satu data lengkap lah kalau sini ada mentol lah ini ada kerja kat sini disebabkan oleh DGE. Jadi beza keupayaan diberi oleh rumus W bagi Q atau E bahagi Q, di mana kamu dah nampak tadi V adalah beza keupayaan, W adalah kerja, jelas di sini dinyatakan definisinya. E adalah tenaga yang digunakan, Q adalah jumlah cas yang mengalir. Dan yang paling penting apabila kamu mengira, kamu akan ada unit yang betul iaitu volt atau unit yang setara iaitu joule per coulomb. Jadi beza keupayaan 1 volt bermaksud ini amat penting. Kita hashtag kat sini, tanda pagar kat sini amat penting. Kadang-kadang boleh ditanya dalam exam apa maksud 2 volt, apa maksud 1 volt. So definisinya adalah kerja sebanyak 1 joule dilakukan untuk menggerakkan 1 coulomb cas dari satu titik ke satu titik yang lain. So alhamdulillah, inilah sahaja bahan yang cikgu kongsikan menggabungkan video KBSM di awal penerangan cikgu tadi dengan silibus terbaru KSSM. Semoga pelajar dapat belajar di rumah dengan baik dan dapat merujuk buku teks sebagai sumber utama dan video yang dipaparkan sebagai rujukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.